Okey, kita teruskan kepada subtopik yang kelima, aplikasi nanoteknologi dalam industri. So, topik nanoteknologi lah. Okey, apa itu nanoteknologi? Kita kena tahu nanoscience dulu. So, nanoscience ialah kajian pengolahan bahan-bahan pada skala nano, iaitu 1 nanometer hingga 100 nanometer. Nanoteknologi ialah pembangunan, tadi pengolahan, ini pembangunan bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. So kalau kita tengok skala nano ni sebenarnya besar mana? Okey, paling besar sekali tembikai 15 cm, bit siling, tanda noktah, rambut, darah merah, sel darah merah, virus. Virus pun belum masuk lagi tahap nano ya, baru mikro. Okey, lepas tu barulah kita masuk kepada nano, di mana bahan nano ni yang popular diameter tiup karbon nano lah. Tiup karbon nano ni popular, helaian grafen dan zarah nano emas. Okey, semua ni mempunyai kegunaan-kegunaan yang tertentu. Okey, tapi bila kita dah masuk molekul air, dia bukan nano dah lah, dia kurang daripada 1 nano. Okey, contoh kegunaan nanoteknologi, semikonduktor dan elektronik. Okey, ini adalah tujuan utama nanoteknologi lah, dipelajari dalam pelajaran fizik tingkatan 5. So sila beri tumpuan kalau mahu pengetahuan yang lebih mendalam lagi lah tentang semikonduktor dan elektronik dalam pelajaran fizik tingkatan 5. Okey, semikonduktor yang lebih kecil dan efisien, sistem pendawaian dengan konduktiviti yang lebih tinggi. So itu adalah kegunaan nanoteknologi. Tenaga dan elektrik, sel solar yang lebih efisien dan lebih kecil, bateri yang lebih tahan lama, tekstil, fabrik kalis air, api dan kotoran, fabrik pelindung sinar UV dan anti kedut, perubatan, peranti ujian yang lebih sensitif, sistem penyampaian ubat yang lebih berkesan, pertanian, racun perosak yang lebih efektif, pembajaan yang lebih cekat dan menyeluruh, makanan, bahan tambah makanan berskala nano, pembungkus makanan anti mikrob. Okey, perkembangan bidang nanoteknologi. Cakupan bidang nanoteknologi sangat luas, merentasi pelbagai disiplin fizik, biologi, kimia, perubatan dan kejuruteraan. Disiplin ilmu ini menyumbang kepada perkembangan pesat kajian tentang aplikasi nanoteknologi dalam pelbagai aspek kehidupan. Antara contoh bahan yang menjadi tumpuan utama ialah, tadi saya dah cerita dah, bahan yang terbuat daripada karbon. Sebab karbon ni dia mempunyai pelbagai keadaan. So karbon yang hitam dibuat dalam pensel, karbon yang berkelip-kelip seperti berlian, diamond kan, dan karbon yang boleh dikenali sebagai grafen. Grafen, so karbon ni dia versatile lah kita kata ya. Dia versatile sebab dia mempunyai 4 ikatan kovalen. Bila dia mempunyai 4 ikatan kovalen, dia di tengah-tengah lah, di tengah-tengah antara logam dengan yang bukan logam. Dia bukannya semi logam, tapi dia di tengah-tengah sifatnya. Di tengah-tengah. Dia boleh mengalirkan elektrik macam logam, tapi dia bukan logam. Dia bukan juga seperti bukan logam yang lain. Dia tidak, sifatnya tu sedikit istimewa, maka sesuai digunakan dalam bidang nanoteknologi. Nama pun teknologi untuk menghasilkan barang-barang elektrik lah, elektronik terutamanya. Okay, grafen ni. Grafen merupakan salah satu allotrop. Allotrop tu maksudnya keadaan karbon lah. Bagi karbon selain berlian dan grafik, namun mempunyai sifat yang sangat berbeza antara satu sama lain. Saiz grafen yang berkurang 0.1 nanometer menjadikan grafen antara bahan yang penting dalam bidang nanoscience dan nanoteknologi. Helaian grafen dapat menghasilkan pelbagai bahan lain termasuklah grafit, tiup karbon nano. Okey, tiup karbon nano berbola fullerena. Okey, ini contohnya, nampak tak ikatan kovalen antara atom karbon tu dengan helaian grafen membentuk hexagon. Okey, hexagon ni kita boleh manfaatkan membentuk tiup nanokarbon. Tiup nanokarbon very strong, sangat kuat. Sangat kuat dan ringan. So pentinglah dalam teknologi bidang nanoteknologi. Okey, sifat kimia grafen. Helaian grafen terbakar pada suhu yang lebih rendah berbanding grafit. Grafen merupakan allotrop karbon yang paling reaktif. Tindak balas kimia grafen masih dikaji oleh penyelidik secara terperinci
kerana penemuan dan penghasilan grafen yang masih baru. Namun begitu, beberapa sebatian berjaya dihasilkan, antaranya grafen oksida dan digunakan sebagai markir. Okey, so kita tengok sifat kimianya. Sifat kimianya tu masih lagi dikaji sebenarnya. So yang kita berjaya hasilkan setakat ni adalah grafen oksida. Maksudnya grafen tu bertindak balas dengan oksigen lah, menjadi grafen oksida dan digunakan sebagai markir. Setakat inilah sifat kimianya, itu sahaja. Kalau sifat fiziknya very versatile, kuat dan keras, loop sinar, mengalir haba dan elektrik yang baik, rintangan elektrik yang sangat rendah, bersifat tidak telap, kenyal. So bayangkan kita punya mata pensel kita tu bersifat kenyal, kan? Susah nak bayangkan kan, tapi itulah sifat karbon sebenarnya. Dia boleh berubah-ubah daripada yang rapuh seperti mata pensel pada yang paling keras di dunia seperti berlian, kan? So semua-semua tu sifat karbon yang sangat versatile. Sifat grafen adalah berdasarkan sifat karbon juga sebenarnya. Okay, kegunaan grafen elektronik. Susunan atom dalam grafen menjadikannya konduktor yang unggul. Sensor grafen mempunyai luas permukaan yang tinggi. Bioperubatan, sensor kejuruteraan tisu, sistem penyampaian ubatan. Polimer dan komposit, kekuatan mekanikal yang tinggi menjadikan grafen sesuai sebagai bahan komposit polimer. Membran penurasan air, pemisahan air daripada campuran gas. Tenaga, bateri yang lebih tahan lama, fleksibel dan kuat, super capacitor. Okey, so teknologi zaman sekarang ni kita tak guna lagi bateri, kita dah guna kapasitor. Okay, kapasitor ni dalam mata pelajaran fizik juga tingkatan 5 akan belajarlah dengan lebih mendalam, di mana kapasitor ni dia bertindak sebagai bateri bila tiada arus mengalir di dalamnya. So bila arus mengalir, dia akan mengumpulkan charge. Lepas tu bila arus tidak mengalir, charge ni akan bergerak lah. Akan bergerak, maka arus mengalir semula. Maka ini adalah teknologi baharu untuk menggantikan bateri yang sebenarnya bahaya juga sebenarnya bateri tu. Kalau tiba-tiba kalau kita charge bateri tu akan meletup. Kita nak mengurangkan kemungkinan benda itu berlaku, kita boleh guna kapasitor lah, sebab kapasitor tidak menggunakan bahan kimia seperti bahan bateri yang mudah terbakar. Okay, uji diri 5.5. Nombor 1, apakah perbezaan antara nanosains dan nanoteknologi? Nanosains itu adalah pengolahan bahan-bahan bersaiz nano. Nanoteknologi pula adalah manfaat dia. Kita memanfaatkan pembangunan bahan-bahan tadi bersaiz nano tadi untuk manfaat kita, untuk kegunaan seharian. Okey, nombor 2, terangkan cara nanoteknologi dapat meningkatkan taraf kehidupan. Okey, so pelbagai aplikasi lah, contohnya elektronik, perubatan, tenaga dan sebagainya. So berdasarkan itu sahaja, manfaatnya dapat meningkatkanlah taraf kehidupan kita. Memberikan contoh kegunaan nanoteknologi. So kalau tadi kita kata dari segi elektronik, kita kata bahan dia konduktor yang sangat unggul. Kalau dari segi perubatan, kita boleh meningkatkan sistem penyampaian ubatan ataupun kejuruteraan tisu. Kalau dari segi tenaga, bateri yang lebih tahan lama. Macam itulah contoh kegunaan nanoteknologi. Okay, grafen sesuai digunakan untuk penurasan bahan. Terangkan kenyataan tersebut. Okay, so penurasan bahan tadi ada dekat sini, membran. So grafen ni berskala nano. So dia dapat memisahkan air dan gas. Okay, air, kita tahu tadi molekul air adalah kurang daripada 1 nano. Okay, nampak tak, molekul air kurang daripada 1 nano. So bila dia kurang daripada 1 nano, gas lebih lah daripada 1 nano. So bila kita jadikan dia sebagai membran penurasan, air tidak dapat masuk lah, tidak dapat tembus grafen tu, tetapi molekul-molekul lain dapat tembus. So kita boleh dapat menghasilkan air dan gas.